Tak adalah orang kata apa, kita rigid sangat dengan masa tu. Okey, nombor 4 pula, kita berpeluang bernetwork dengan orang-orang hebat. Kat sini saya nak bagi tahu you all sebab bila kita jual rumah dan klien ni kita secara tak langsung kita akan kenal orang-orang yang high class tau. Datuk, Tan Sri, kalau dia tak pun dia YDPA yang dipertua mana-mana ataupun dia CEO sekian-sekian company kan. So inilah masanya untuk kita berkenalan dengan mereka. Mungkin bukan atas dasar properti, mungkin atas dasar lain. Sebagai contoh saya ada satu klien saya, dia CEO satu company besar lah. So ada family saya yang nak cari kerja, saya recommend kan. Faham tak? So bila orang dah kenal kita, peribadi kita, orang confident dengan kita. So secara tak langsung benda ni membuatkan kita boleh berkenalan dengan orang-orang hebat ni. CEO yang paling besar lah company kat Malaysia ni, saya kenal alhamdulillah. So nak bagi tahu yang bukannya kita berkenalan ni hanya untuk properti je, tak, untuk kehidupan harian kita sekalipun. So that's why lah orang kata properti ni lah yang membolehkan kita berurusan dengan orang-orang macam ni. Kalau saya nak jual-jual kedai makan ni mungkin susah. Tapi bila kita berdeal dalam bidang hartanah ni, kita mudah untuk berkenalan dengan orang-orang hebat ni. Okey, yang kelima adalah kita selain kita menjual rumah, kita berpeluang tau menjadi pelabuh hartanah tau. Terus terang saya kata saya ada banyak hartanah. Saya tak nak cerita. Tapi saya banyak. Daripada hasil jualan properti saya. Sebab bank hanya tengok 6 bulan kita punya sales. Lepas tu bayar income tax. Jangan tak bayar Bayar income tax. Kena bayar. Sebab saya memang saya akan bayar. Income tax bayar. Kita cantikkan profil kita 6 bulan. Memang mudah untuk dapat loan. Sebab kita boleh guna hasil sewa rumah-rumah kita sebelum ni kan. So bagi saya sangat rugilah kalau you all jual hartanah tapi you all tak beli hartanah. Sayang. Sebab kita ni kira frontliner tau. Kita yang akan dapat listing tu dulu daripada orang-orang lain. So kalau dapat yang good deal, ngap dulu. Itu yang saya buat. Alhamdulillah lah. Saya dah beberapa jual beli hartanah. So far saya tak pernah rasa rugi jual properti. Tak pernah. Walaupun saya rasa tak untung sangat tapi tak rugi. Macam itulah. Walaupun teruk sangat properti tu, saya kata saya salah belilah, alamak tak maju lah tempat ni. Tapi bila saya jual, saya tak rugi, saya masih untung. Saya nak beritahu you all yang hartanah ni lubuk lah orang kata. Macam orang Cina katalah, emas sudah ada dalam tanah, you gali saja. Macam itulah kita boleh mentionkan hartanah ni. Memang satu benda yang orang kata lubuk untuk kita dapat rezeki lebih lah. Tapi itulah macam saya cerita, kita dalam bidang hartanah ni pun kita pun dah tahu kan, jangan beli sebarangan hartanah lah. Macam kita tengok kondo yang high rise kan, yang banyak sangat unit. So cuba elakkan lah. Carilah landed ataupun apartment yang low density. So benda-benda tu nantilah kalau ada rezeki kita cerita balik lah yang part tu. Sebab yang tu pun saya boleh cerita based on pengalaman, bukan based on teori. Sebab saya dah buat. Okay, ni tips yang saya amalkan lah. Yang ni saya ambil daripada slide-slide saya sebelum ni. First kali kita kena ada target dalam kita punya sales ni setiap bulan. Sebab sebagai orang sales kita kena ada satu target tau, minimum ataupun kalau saya target yang minimum. Bagi saya hanya akan target 1 juta je sebulan. Kenapa saya cakap 1 juta? Saya boleh buat 5-6 juta. Yang which is saya pun boleh dapat setiap bulan. Tapi saya tak nak bebankan diri saya. Tapi dalam masa sama, saya tak nak lekakan diri saya. Saya buat 1 juta pertama. Macam contoh bulan ni. Bulan ni awal, saya dapat 1 juta sale pertama waktu 3 hari bulan 8. Saya ingat lagi. So waktu tu saya dapat sale 1 juta lah. Tapi takkanlah 28-27 hari tu saya nak tidur. Tak. Saya jadikan itu sebagai untuk saya buat lagi sale. Faham tak? Kita sometimes, kita punya diri, kita kena ada set mindset. Aku nak dapat lah 1 sale lah sebulan. Kena ada. Kalau kita kata tak apalah, cubalah, ada, tak ada. At last memang tak ada. Kena ada macam tu. Macam tu juga anak buah saya cakap. Kalau you all nak target sebulan. Sebulan 1 atau 2 bulan 1, cuba. Kalau you all kata, tak apalah, ada rezeki adalah. Memang takkan ada. Sebab you all tak push you all punya effort. That's why saya kata tim saya, kena ada target setiap bulan. Macam saya sendiri, saya buat 1 juta je. Walaupun benda macam saya cerita, saya boleh dapat lebih kan. Tapi ini untuk permulaan untuk saya buat lagi another million. Maksudnya untuk saya cari lagi sale. Momentum saya meningkat nanti bila saya dapat first 1 million every month.
That's why you all pun boleh buat macam tu. Mungkin yang top rank kat IQI kan, you all boleh buat 2-3 juta sebulan, you all punya target. Untuk orang kata memangkin menaikkan momentum jualan tu. Sebab saya rasa sebagai sales person memang kena ada big why ni. Target sale lagi. Nombor 2 pula perlu ada big why lah. Perlu big why ni yang nak saya cerita ni. Nak naikkan taraf hidup keluarga. Apa ni? Macam saya cerita saya mungkin saya tak nak cerita kot. Okeylah. Saya sebenarnya saya ni anak flat tau. Saya 25 tahun saya duduk flat. Saya flat saya 2 bilik je. Lepas tu saya anak lelaki seorang. Ada adik-beradik perempuan 4 orang. So 2 bilik tu agak-agak saya tidur mana? 1 bilik memang mak ayah dengan arwah mak saya. 1 bilik family perempuan saya kat mana? Jawapannya saya kat ruang tamu. Setiap hari setiap malam saya akan ambil toto, saya akan bentangkan kat ruang tamu. So bila pagi je saya kena kemas-kemas cepat untuk pergi sekolah, saya akan letak balik toto saya di bilik balik lah. Saya nak cakap sepanjang 25 tahun hidup, saya tak pernah ada istilah bilik sendiri. Mungkin setengah orang rasa biasa kan, tapi bagi saya itu adalah kekurangan untuk saya lah. Sebab saya tak merasa bilik. Even rumah kampung pun korang mesti ada bilik kan. Macam saya tak ada bilik. Kawasan rumah saya waktu tu saya ingat lagi 548 kaki persegi. Saya masih ingat 548 kaki persegi, rumah flat si Sabah di Ceras. Kalau siapa orang Ceras kan dia akan tahu. Saya memang anak flat. Sebab tu saya bila orang tanya saya kenapa buat rumah besar? Kenapa buat banglo? Untuk maklumat orang, banglo saya kawasan 5,480 kaki. Hampir 80 kaki, which is 10 kali ganda daripada apa yang saya pernah hidup sebelum ni. Memang saya nampak macam tak perlu nak buat rumah besar-besar, tapi itu adalah kepuasan saya. Sebab saya dah penat jadi orang miskin. Saya dah penat terus terang, saya bila bercerita saya open. Saya dah penat, saya terus terang saya cakap you all bila waktu saya kecil saudara mara pun tak datang rumah saya. Saya nak cakap you all. Bila ikutkan rumah saya tingkat 2 tau. Rumah arwah nenek saya tingkat 9. Tapi saudara mara saya tak pernah pun datang rumah saya. Sampai kan saya ingat lagi arwah mak saya kata, dia kata kalau korang dah besar, mak tak nak korang duduk flat lagi. Korang boleh nampak tak apa maksud arwah mak saya? Dia tak nak anak dia jadi macam dia juga. Tak nak masih orang flat lagi. Sebab orang dekat flat tu, lepas mak ayah dia dah meninggal atau mak ayah dia balik kampung, dia pula duduk flat tu. So dia punya trend masih kat orang flat tu. So mak saya ajar anak-anak dia, jangan duduk flat lagi. Jadi orang something, orang dihormati, orang yang ada something untuk keluar daripada kumpul flat tu. That's why itulah big why saya. Ramai orang tanya saya, macam ni kau buat kau ni kerja tapi saya banyak macam mana? Ini yang jawapan saya. Saya tak ada jadual khas untuk saya buat okey pagi ni saya kena iklan, petang saya call klien, calling tak ada. Tapi semangat saya untuk naikkan taraf hidup keluarga saya. Saya tak nak anak-anak saya jadi bukan teruk sangat saya dulu, tapi tak nak anak saya lalui apa yang saya rasa. Alhamdulillah, so far alhamdulillah saya dah dapat semua kelebihan tu semua melalui properti. That's why saya kata siapa yang ada di bidang properti, siapa dah masuk jadi agent, sangat-sangat rugi. Kalau you all tak ambil peluang untuk jadi perform dalam bidang properti, sangat sayang. Sebab bagi saya IQI Realty ni satu company yang besar yang kata yang peluang yang sediakan berbagai platform untuk you all berjaya. So kalau siapa yang acah-acah just nak cuba nak join, cuba serius dalam bidang properti ni. InsyaAllah dengan cara ni je lah you all boleh naikkan taraf hidup family. Maaf cakap saya ada anak buah saya tau. Saya tak ada perkecilkan kerja orang lain. Cuma saya ada anak buah saya buat talk Zoom juga tapi dia tak datang. Saya tanya kenapa tak datang? Bang, saya buat Grab abang, saya buat Grab food. Saya cakap, saya tak salah, aku tak marah kau buat Grab food, itu rezeki kau. Tapi aku nak tanya kau, dengan Grab food boleh tak jadikan kau kaya? Ada tak orang Grab buat kau kaya? Dan akan naik tak kau punya specialist kalau kau bawa Grab ni? Orang Grab hargai kau tak? Itu soalan saya cakap.
dia sanggup tinggalkan saya punya top yang saya nak bagi info-info yang bagus, semata-mata nak buat Grab. Saya tak marah dia, tapi kenapa dia sanggup pergi ke benda yang kecil daripada dia maksudnya macam inilah. Dia pergi benda yang saya faham mungkin dia nak instant duit kan. Tapi bagi saya dia kena cuba property ni betul-betul. Dia kena cuba property ni, dia kena buat. Sebab bagi saya, kalau kita buat Grab contoh, saya tak ada nafikan Grab pun bagus. Tapi bagi saya, dia tak ada, Grab ni tak mengajar kita untuk menjadi entrepreneur. Untuk menjadi kita macam orang kata sesuatu lebih daripada apa yang kita boleh dapat. Ibarat setiap bulan itulah kerja kita. Dan tak ada specialist. Kita punya specialist tak naik, tak meningkat. Orang ambil order hantar. So that's why saya kata dia, cuba buat property. Alhamdulillah, dia dengar cakap saya, dia dah close deal. So saya kata dia, dengan satu property kau untung 5,000, dengan Grab yang satu bulan mungkin kau dapat 3-4 ribu, mana yang kau rasa okey? Baru dia kata, betul bang. Saya cuba lagi bang bulan ni. Saya bukannya saya nak merendahkan kerja tau. Cuma saya kata kenapa kau pergi ke tempat yang susah instead of kau boleh buat benda yang lagi mudah dengan apa orang kata hasil yang lebih. That's why saya kata siapa yang mungkin ada buat Grab dan cuba you all fokus sebulan 2 bulan belajar dengan you all punya TM macam mana buat sale, insya-Allah bila you all dapat first commission you all akan tinggal Grab tu semua. Betul saya cakap. Sebab bagi saya inilah property inilah yang kata antara medium lah yang boleh kita jadi something lah. Instead of nak buat bisnes sekarang kan. Bisnes pun perlukan modal, ilmu semua kan. Itulah yang sikit sebanyak lah yang saya boleh kata kenapa kita perlu ada Big Y lah. Okey, nombor 3 pula, dalam deal urus niaga ni kita kena hormat klien kita lah. Kita kena dengar dia apa dia cakap. Maksud saya bukan jadi tunggul tau. Kita kena jadi seorang yang pendengar untuk kita bagi nasihat yang berkualiti pada klien kita. Sebab klien kita ni macam-macam karakter. Ada yang rasa dia hebat, ada yang terlampau baik, ada yang rasa dia serba tahu. Itu biasa. Tapi sebagai orang, kita kena anggap buyers ni always right lah. So, selagi dia tak ada mencemooh kita, selagi dia tak ada hina kita, saya rasa saya akan ikut je, saya akan layan. Bagi saya itu servis yang saya buat. Sebab bila dia tengok servis kita okey, dia akan orang kata apa? Dia akan recommend kita punya servis. Ramai tanya saya kenapa macam boleh dapat listing elok-elok yang boleh jual. Saya kata semua listing ni daripada klien saya yang jadi beli dengan saya dan yang tak jadi beli dengan saya. Faham tak? Maksudnya saya bawa viewing, dia tak minat rumah tu, tapi the next day or next month dia call saya, Cik Asir, saya adalah kawan saya nak jual, korang jual kan? Faham tak? Bila orang dah kenal kita, sangat mudah untuk kita convince dia untuk kurangkan harga. Instead of you all beli master title, master listing, WhatsApp orang tu message kan, just orang ingat scammer ke apa kan. So itu cara yang saya buat. Ramai orang tanya saya macam mana boleh dapat listing yang boleh jual. Saya kata itu jawapan saya. Bila orang dah kenal kita, dia akan lebih mudah untuk dengar nasihat kita, nak kurangkan harga sekian lah. Macam tu. Okey, lepas tu juga jangan mudah putus asa lah jika dia tak menjadi lah. Macam saya cakap you all saya biasa dalam bidang property ni bila you all dah makan pun kadang boleh muntah balik. Faham tak? Maksudnya kadang-kadang deal tu dah nak close dah. Tapi sikit benda yang pelik-pelik je deal burn. Mungkin orang-orang yang baru dia akan rasa give up. Saya tak nafikan. Macam ahli tim saya sendiri, saya cakap, you all nak give up, you all nak sedih, go on. Teruskan sedih. Tapi jangan lama. Even saya pun kalau saya sedih, saya tak jadi kalau siapa add saya kat Facebook, kalau dulu-dulu lah, korang akan nampak saya pergi Cameron, saya pergi PD, saya pergi Melaka, saya bawa family saya berjalan. Itu cara saya untuk hilangkan saya punya stres. So the next day saya akan bantai balik promo iklan. Itu cara saya. Saya layan dulu perasaan saya main dengan anak-anak saya holiday, the next day saya lawan balik. Kita manusia, kita tak boleh kata jangan mudah putus asa. Memang cakap senang. Kan? Tapi bagi saya jangan lama. Putus asa boleh, tapi jangan lama. Sebab kalau kita lama, tak ada orang pun nak tolong kita. Kita je yang tolong diri kita. Okey, yang seterusnya adalah kita kena ada hubungan yang baik lah dengan ejen lain. Yang ni memang saya tekankan sangatlah. Sebab macam saya sekarang ni lah, saya bagi talk, so ada 85 orang dah kenal saya. So Yasir kenal ejen Bangi Chester. So lepas ni mudah untuk saya berurusan dengan korang.
Andai kata saya nak listing korang ataupun korang nak listing saya dah kenal dah. So kat situlah cara saya ada kontak dengan klien, dengan ejen. Sebab kalau nak kata saya pernah jumpa semua orang, tak. Siapa yang tengok Facebook saya kalau saya post, alhamdulillah beratus-ratus komen, beratus-ratus like. Terus terang saya kata 80% daripada tu saya tak pernah jumpa pun ejen tu. Saya tak pernah jumpa. Saya tak pernah, orang kata, yalah kita pernah bercakap tapi tak kenal rapat. Tapi macam mana bila saya post, diorang boleh like. Itulah hubungan je, engagement yang saya buat. Sebab saya tak ada masa tau nak berjumpa semua orang. Sebab saya, macam saya cerita, masa saya sangat tight. Nak sekarang EPF ni macam-macam, I citra lah, I sinar kan. Memang otak saya pun macam I juga. So memang banyak fikir saya nak kena berfikir. Tapi cara dia, kita berkenal dengan ejen-ejen lain. Macam ni lah. Kita network dengan hubungan ejen tu sangat penting. Memang saya mengaku, ada baru-baru ni, saya mengaku sendiri ada seorang ejen tu, saya tak tahu dia adalah bekas klien saya. Dia owner yang pernah saya jual 5-6 tahun lepas. Tapi cara mesej dia sangat tak molek. Dia dengan tak ada salamnya, lepas tu cakap jadi tak, something macam saya rasa tak patut tau. Walaupun dia pernah jadi klien saya, tak boleh macam tu. Yes, itu saya tegur. Bagi saya, kita ni masih kena ada adab dalam hubungan kita dengan ejen. Macam budak-budak baru. Kalau you all dapat listing, cuba perkenalkan diri. Assalamualaikum, saya daripada IRT, saya nak COA boleh? Say something macam tu. So, owner ataupun orang yang terima mesej tu, dia akan lembut hati. Kalau bukan listing dia pun, dia akan bagi orang lain punya listing. Macam tu. So, instead of you all tunjuk gambar, salam, saya nak COA boleh? Saya Fikah. Tak sesuai. So, bagi saya kena ada adab tu dalam hubungan ejen ni lah. Sebab ejen-ejen ni pun ada perasaan juga. Tak semuanya boleh accept cara kita tu. Saya perasan yang new rent lah yang selalu macam tu lah. Mungkin tak apalah, mungkin ada ruang untuk you all baiki kan. Okey, yang seterusnya adalah kita dalam kita punya urusan ni, kita ada kena saling bantu-bantu lah. Maksudnya ada team. Okey, untuk makluman kalau you all mesti pelik kan, macam bulan ni saya close 13 biji. Macam mana saya handle perangai 13 owner dengan 13 buyer kadang-kadang ataupun macam itulah kan. Mesti you all pun kena merasakan perangai manusia kan. Tapi saya ada lawyer dengan banker saya yang orang kata yang mantap. Sebagai contoh hari ni saya close, saya minta dokumen, saya bagi kat banker saya. Saya tak tahu apa dah. Saya tahu banker saya cakap, Yasir, dah lulus. Itu je saya tahu. Bila dah lulus, saya hantar kat lawyer saya. Lawyer saya pula yang bagus ya. Saya rasa pengalaman saya dah deal, saya dah kena berpuluh-puluh lawyer lah saya rasa. Tapi lawyer saya kalau nak buat SMP kan, satu hari je. Standard yang saya pernah dengan lawyer lain, diorang hanya akan ambil masa at least seminggu untuk prepare SMP. Padahal bagi saya SMP tu jangan buat lenses, lepas tu format SMP pun dah ada. Tapi saya tak tahu kenapa lambat. Macam lawyer saya, hari ni saya cakap, esok petang dia dah boleh jumpa klien saya dah. Kenapa kita kena ada tim yang power macam ni? Saya nak beritahu. Sebab sekarang ni zaman banyak deal menarik. Kadang-kadang buyer dia dah beli dengan kita, tiba-tiba dia tengok kat mudah ada lagi murah rumah yang sama dekat sana yang murah. So kalau lawyer you all lambat untuk minta dia sign, ada kebarangkalian dia akan tukar fikiran. Ataupun something dia tak jadi atau dia buat alasan apa-apa kan. So bila jadi macam ni, bila saya ada lawyer saya yang power macam ni, saya minta the next day saya suruh dia sign. Jumpa klien tu, terus sign. Tutup cerita, saya boleh cari kes lain dah. That's why you all kena cari lawyer dengan banker yang perform, yang rapat dengan you all. Janganlah setengah orang tu yang dihantar banker A, banker B, banker C. Jangan. Sebab banker tahu you all hantar ramai. Macam kita lah, orang kita hantar kat ramai orang, nak ke possibility untuk banker tu dapat kes kurang. So buat apa dia nak fokus dengan you all? Betul? Macam saya bagi kes tu kat banker saya, close, kau sign LO. Macam tu. So dia punya komitmen dengan saya memang tip top. Itulah yang boleh antara sebab lah yang saya boleh kata yang saya boleh manage. Kalau siapa yang kenal saya dulu sebelum COVID ni, saya buat renovation. Siapa yang dah Facebook dengan saya tahulah. Macam orang pun pening, apa Yasir ni, dengan renovation pun buat. Saya nak cakap, renovation pun saya buat. Dekat Bangi ni berbelah-belah rumah saya buat. Extend dapur sekian. Tu added value saya buat lah. Saya nak cerita kat sini macam ni saya ada masa tu semua. Itulah. Saya ada bantuan-bantuan orang macam ni lah. Macam renovation tu saya ada mandu saya sendiri. Saya just orang kata untuk kumpul duit, collect duit macam tu lah. Tapi saya nak cerita,
Kalau you all adakah orang yang boleh bantu you all dalam kerja harian, mudah. You all boleh buat kerja lain. Tak payah pening dah. Ini kat situlah you all nak cari banker, kat situlah nak cari lawyer, asyik call bila boleh saya SMP, bila boleh saya SMP. Lawyer pula kencing kita, tunggu belum buat lagi. At last, risiko untuk buyer tu cari unit lain tinggi. Maksudnya saya macam tu. So you all kena ada team ataupun lawyer dengan banker, cuba cari. InsyaAllah bila you all dah selalu hantar kes kat diorang akan diorang akan get along dengan you all lah. Okey, seterusnya kita kena faham dan kena pasti lokasi yang nak jual. Farming lah maksud saya kat sini. Okey, siapa kenal saya, macam Bro Amiruddin cakap saya Mayor Bangi kan. Tapi saya kata tak adalah Mayor Bangi, saya ni farming dekat Bangi. Apa kelebihan dia? Saya nak cakap you all, rumah kat Bangi landed Bandar Baru, rumah kat Bangi, you all cakap je saya. Section mana, jalan apa, saya boleh tahu, bagi tahu you all apa dia punya build up dalam rumah tu. Saya nak bagi tahu you all yang saya farming areas tu. Maksudnya kat sini, bila kita ada ilmu tu semua, kita boleh bercerita dengan buyer. Okey, macam sebelum ni ada buyer saya, dia dah tengok rumah section 7. Tapi dia jumpa saya, dia nak beli rumah section 3, tapi dia minta idea saya. Cik Asyik, saya dah tengok rumah section 7, tanah lagi besar tau daripada rumah ni. 22 kali 75. Rumah ni 20 kali 65, kecil. Tapi bila kita ada ilmu kita boleh counter balik dengan dia. Saya cakap apa, tuan? Memang 22 kali 75, tapi cuba tuan tengok build up rumah dia. Besar ke tak? Ada tak family hall kat atas? Yulah, tak ada lah family hall. Nampak tak? Kat situ you all dah boleh tackle dah klien-klien ni. Walaupun besar tuan kena ingat cost renovation sangat tinggi. Tuan mampu ke untuk nak buat keluarkan kos instead of rumah di Bangi ni memang saiz dia kecil tapi dia punya build up hampir penuh. So kos untuk kurang kat situ. So itu pun saya buat itu. Dan alhamdulillah memang menjadi. Bayi tu beli section 3. Saya nak bagi tahu you all yang kita kena ada ilmu tu semua. Ilmu untuk kita explain dekat klien kita. Sebab kalau klien kita counter, kita yalah tuan betul. Sebab kita tak tahu. Kita tak tahu nak comparekan rumah yang dia pernah lihat dengan rumah yang kita ada produk kita tu kan. That's why. Kalau boleh macam saya farming ni sebab saya tak ada masa. Saya hanya duduk dekat Bangi, saya balik pun pukul 6 petang. Kalau nak suruh saya pergi Shah Alam memang tak sempat lah balik. So saya buat farming area. Ramai orang kata farming area ni boleh ke? Saya kata boleh, insya-Allah. Rezeki tu besar. Macam saya cakap terus terang lah, saya kat Bangi, Kajang sekitar je. Alhamdulillah saya boleh perform juga. Kadang-kadang kita just tak perlu pergi jauh-jauh. Kadang macam saya dulu awal-awal dulu saya jadi rent saya pergi sampai ke Gombak. Saya sampai pergi Shah Alam. Tapi nak tahu apa jadi? Saya pergi sana, buyer tak tengok dalam pun. Tengok kat luar, saya tak apalah, rumah ni saya tak minat lah. Dia tak tahu saya nak balik MR2 tu sejam. Saya nak pergi dah sejam, nak balik sejam. Lama-lama saya frust. Saya kata, lah buat apa pergi jauh-jauh ni? Habis duit minyak je. So untuk rent baru, kalau you all rasa nak farming, just go to your place saja. Sekitar je. Jangan pergi jauh-jauh. InsyaAllah rezeki tu luas. Yang penting you all kena still buat. Jangan stop sekejap buat. Contoh kawan buat you all duduk kat Kajang. Buat area Kajang. InsyaAllah ada rezeki. Tak payah pergi jauh-jauh. Shah Alam tu semua. Tak apa. Rezeki orang lain pula. Fokus farming you all punya kawasan. Itu bagi saya lah. Yang siapa part time lah ya. Siapa yang full time, no problem. You all boleh ada masa banyak, you all boleh pergi. Tak ada masalah. Sebab yelah, lagi besar luas kita pergi, lagi besar possibility nak close kan. Tapi kalau yang tak ada masa, yang part time, just pergi farming je satu kawasan. InsyaAllah ada rezeki tu. Okey, optimumkan kos pengiklanan. Optimum ni bukan babitkan dari segi duit je dari segi masa kita pun. Sebab terus terang saya kata, saya ni background account. So saya memang kedekut sikit bab keluarkan iklan ni. Nak katakan marketing ni kena iklan kan? Tapi saya kedekut. Tapi tak ada kedekut sikit sangat saya keluarkan. Okey, sebagai contoh sebelum ni saya keluarkan iklan saya dekat 3-4 ribu tau sebulan. Tapi saya akan dapat at least 10 kali ganda daripada kos yang saya keluarkan. Korang boleh tahu berapa Tetapi by this year lah by this year saya study balik macam mana saya nak iklankan dengan cara yang betul, macam mana saya nak kurangkan kos iklan tapi dapat income yang sama. Alhamdulillah. Sekarang ni saya tengok, bila saya tengok history saya
saya punya keluar duit untuk iklan dalam 1,000 je sebulan. Tapi saya boleh dapat sama atau lebih daripada sebelum ni yang saya cerita tadi, 10 kali ganda tu. Alhamdulillah. Macam mana saya buat? Saya study bila orang akan tengok iklan ni. Sebagai contoh, saya perasan banyak ejen-ejen dia akan post iklan pada pagi tau. Pagi hari. Memang saya tahu pagi hari you all tengah semangat, tengah cergas kan, you all boom 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 bam iklan kan kat mudah tu. Tapi bagi saya pembeli, saya jadi di pihak pembeli pula. Pembeli akan tengok rumah nak dijual selalunya bila waktu dia free. Waktu dia dekat rumah, waktu dia tengah rehat kan. So bagi saya tak buat pagi tu. Saya akan buat petang sikit untuk saya cari audiens waktu malam. Saya rasa cara ni berkesan sebab saya pernah ditanya oleh satu ejen tau. Sebab dia kata, aku tengok rumah ni dekat 10 ejen iklan kat rumah ni. Macam mana buyer tu boleh tengok iklan kau? Dia tanya saya macam tu. So saya kat situ saya boleh cakap, cara saya tu berjaya lah. Maksudnya saya iklan waktu pembeli tu tengok iklan. Faham tak? So you all kena strategize ke iklan tu. Jangan ikut dia orang. Orang iklan pagi, you all iklan pagi. Sebab kalau dekat Bangi kalau dekat mudah.my tu, kalau kawasan Bangi, you all masuk pagi, petang, you all dah page ke-6 ke 7. Dah warna merah dah benda tu. So pembeli selalu ni dia akan tengok 5 page pertama je. So bagi saya strategize kan. Ada setengah tu saya tengok kadang pukul 1-2 pagi dia up iklan kat mudah. Siapa nak tengok? Untuk siapa? So bila masuk keesokan harinya, you all punya iklan dah turun ke bawah. Rugi RM5. So cuba strategize kan. Cuba study. Jadikan pembeli kita di tempat pembeli. Bila kita nak tengok iklan. Itu yang saya buat. Alhamdulillah. Sebelum tu memang dapat juga. Masuk juga. Tapi kos iklan pun keluar banyak. Tu saya kata, alamak. Macam mana ni kan? Sayang pula 3-4 ribu sebulan. So Alhamdulillah. By this year saya just keluar dalam 1,000 je. Alhamdulillah. Okay. Nombor last ni macam saya ceritalah. Ramai orang kata, kau nak berjaya kan? Kau sedekah lah. Kau sedekah, kau bagi amal jariah. Nanti rezeki kau tambah. Biasa kan? Biasa betul. Biasa orang cakap macam tu. Tapi cuba buat. Cuba buat. You akan nampak perbezaannya. Saya buat dan saya mengaku memang beza. Macam saya pernah post kat Facebook saya sebelum ni kan. Sebelum ni saya nak cover-cover juga. Tapi bila saya kata siapa yang nak tahu PM saya, sampai jam handset saya. Saya tak tahu berapa puluh orang yang on the spot yang terus WhatsApp saya. Alhamdulillah lah semua nak tahu apa saya punya cara sedekah kan. So saya beritahu dalam Facebook saya. Sedekah saya buat lepas subuh dari pukul 6 hingga 7 pagi. Itu saya buat. Kat mana saya buat? Kan kat Instagram, Facebook ada untuk orang kata madrasah, tahfiz kan. You all buat. Tak banyak, RM2-3 pun jadi. Tak perlu banyak. Yang penting ikhlas. Tapi jangan pula mengharapkan sil banyak pula. Niat saya bersedekah untuk arwah mak saya. Tapi Alhamdulillah saya nampak perbezaannya. Memang nampak rezeki tu memang luas. Memang dapat mencurah-curah. Nak kata kat sini yang kenapa pukul 6-7? Sebab bagi saya pagi ni adalah pintu rezeki. So bila kita bersedekah, umpama kita buka pintu rezeki untuk kita. Macam tu juga bantu ahli keluarga sendiri. Memang ramai orang kata tak apa, ayahku dah ada duit, mak aku dah ada pencen, adik-adik aku senang. Tapi terus terang saya kata tuan-puan, bagi mak ayah sendiri yang lebih afdal. Saya dah kehilangan mak saya tak boleh dah nak bagi dia duit. Kalau tidak dulu bila saya bagi dia duit, saya suruh saya balik, saya akan cium tangan dia, saya selitkan duit saya. Dia punya syukur tu ya Allah. Kita akan rasa bangga tau bagi duit kat mak ayah kita. Mak ayah kita takkan minta duit kat kita. Dia takkan minta, dia tak nak susahkan anak-anak dia. Dia tahu anak-anak dia pun tak cukup duit. Tapi cuba selitkan duit. Cuba selitkan duit. Itu yang saya buat. Rezeki saya tak putus-putus. Terus terang saya kata tuan-puan, rumah saya tu saya tak nak bangga tau. Saya sih tak tahu kenapa, macam mana saya boleh ada cash 7 angka untuk buat rumah saya tu. Terus terang saya kata dengan saya kerja, Alhamdulillah rezeki tu sangat curah-curah. Saya dah kehilangan mak saya. Saya tak nak, saya buat. Jadi saya ada ayah je. Jadi ayah saya itulah yang saya bagi. Walaupun saya tahu dia ada duit, saya bagi. Sebab bagi saya, bila saya bagi dia, pintu rezeki saya akan lebih murah. Macam you all mungkin mak ayah korang yang jenis orang kata tak boleh balik kampung kan, bila balik nanti bagi duit, selitkan duit. Memang dia yang jenis tak pernah bagi tu, bila you all bagi, cuba tengok respon mak ayah korang. Menitis air mata dia. Terus terang saya kata, saya bab-bab mak ayah ni saya memang jiwa lembut. Terus terang saya kata.
saya memang kalah. So siapa yang ada mak ayah, saya cakap bagilah, walaupun RM10, berapa ringgit pun lah, bagilah. Itulah pembuka rezeki you all. Bagi saya, sebab saya dah kehilangan mak saya. So bagi saya tak nak, orang kata apa, saya nak war-warkan kelebihan bagi mak ayah rezeki ni. Memang tinggi. Memang orang kata benda yang you all tak jangka pun you all akan dapat. Terus terang saya kata macam ayah saya saya kat sini terus terang saya pun ada kenal orang, ada yang tak kenal korang kan, 94 dengar ni kan. Saya bukan nak bangga diri, bukan. Saya bagi ayah saya 4 digit setiap bulan. Kalau you all nak tahu 4 digit ribu kan? Yes, betul, ribu. Tapi alhamdulillah rezeki saya masih banyak dapat. Alhamdulillah. Walaupun ikutkan ayah aku dah ada duit, buat apa bagi lagi. Tapi saya bagi juga. Sebab bagi saya itu punca rezeki saya. Cubalah kalau siapa yang ada mak ayah lagi kan, yang nanti balik kampung. Ataupun mak, saya bagi duit kat mak. Allah, ya Allah. Tapi kalau sebut mak saya, memang saya akan sedih. Bagi saya, kalau siapa call mak, saya dah back in. Terus terang saya cakap wife saya, mak dia sampai sedih tengok saya tau. Saya sampai marah, wife saya kenapa tak bagi mak dia duit. Saya tak kata saya baik tau. Mak saya, untuk makluman, mak saya Kristian, wife saya mualaf. Mak saya Kristian. Kristian yang Katolik yang kuat gila ni. Waktu datang Bangi pun saya hantar dia pergi church lagi, dia nak semayang. Sampai mak saya, mak mertua saya terkelu dengan perangai saya tau. Maksudnya saya nak cakap kat sini yang dia baru dia tahu Islam ni indah. Faham tak? Sebab dia kata, wife saya sini kata, sebelum ni anak-anak dia tak pernah bagi duit. Wife saya sini cakap. So saya nak cakap, kat situ orang nampak kita punya agama yang jenis yang didik sayang mak ayah kan. Itu yang buatkan, alhamdulillah lah, mak saya tengok dah terbuka lah. Tapi belum nak masuk Islam lagi lah kan. So cubalah. Dari segi keberkatan, dari segi keharmonian berumah tangga memang baik sangat-sangat. Cubalah sedekah. Tak payah banyak, 2-3 ringgit pun cukup. Tak perlulah orang kata nak wajib RM100, tak payah. Ikhlas, sedekah ni just ikhlas je. Macam kat WhatsApp kat Instagram kan ada kan. Pakai FPX tu yang bayar. Saya kadang RM3, kadang saya bayar RM4, bagi je. Lepas saya solat subuh, insya-Allah. Rezeki tu memang akan nampak perbezaannya. Saya rasa itu je lah saya punya talk. Yang minta maaf lah kalau saya ada tercakap lebih, terbelagak, teriak, minta maaf. Terus saya kata saya tak ada niat pun. Niat saya hanya nak bagi tahu semua yang jom kita ramai cari rezeki dalam bidang properti ni. Saya daripada orang flat yang 2 bilik, rumah kotak saya panggil flat tu. Alhamdulillah saya bulan depan saya akan pindah ke rumah banglo saya sendiri, 7 angka, saya buat cash. So bagi saya, alhamdulillah saya dah dapat satu achieve, satu target saya. Saya harap ramai lagi orang-orang kita, rent baru yang saya akan dengar beli kereta baru. Tak apa, untuk kepuasan. Beli rumah baru, pergi melancong, bawa mak ayah pergi umrah haji lepas ni. Saya suka bila tengok kat Facebook tu. Daripada hasil properti, saya harap macam tu lah. So, saya minta maaf sangat kalau saya ada terlebih kata, teriak, terbelagak, saya minta maaf. Bukan niat saya. Saya tak ada point pun, saya tak ada sebab pun saya nak belagak dengan you all, tak ada. Sebab korang dah tahu siapa saya, insya-Allah. Saya kalau ada soalan saya buka lah itu je lah. Assalamualaikum. Oh, tak sempat. Okey. Nak tanya ni. Saya Gaddafi. Bang. Saya nak tanya macam mana marketing strategi abang iklan dekat mana? Okey. Sebab saya dari Kajang dengan Bangi je tuan. Jadi saya punya market banyak Melayu punya segmen. Jadi saya hanya cover mudah dan FB saja. FB pula saya pergi ke FB community. Kalau tahu kan Bandar Baru community, Kajang community, kat situ saya postkan saya punya iklan. Tapi kebanyakan saya daripada mudah. Memang ramai orang cakap mudah ni dah tepu. Saya tahu memang tepu. Tapi masih relevan. Cuma you all kena strategize bila nak iklan, waktu bila nak masuk iklan tu. Sebab mudah dia ada lapse period, dia ada macam lepas kita bump dia ada sejam baru naik. So macam saya akan post di iklan di mudah sebab saya nak cari audience waktu pukul 8 hingga 9 malam. So saya akan start post dari pukul 6 petang sebelum tu. Contoh macam hari ni Merdeka kan. Petang semalam pukul 6 kalau perasan semua iklan saya masuk. Sebab saya nak cari orang yang esoknya dia boleh viewing.
So saya target Jumaat saya buat sebab hari Sabtunya pembeli boleh tengok rumah. So jarang pembeli yang tengok rumah lepas tu dia simpan dulu nombor kontak, jarang sangat. Dia kalau boleh dia tengok iklan tu, dia nak set appointment the next day. So the next day ni dia cuti. So should be okay. Memang you all boleh bump waktu tu. Memang the right time bagi saya. Jawab soalan Okey bang, terima kasih. Okey, sama. Assalamualaikum Cik Salam. Yasin. Ya puan, ya. Saya Narima. Selalu jugalah iklan listing Cik Yasin. Oh, ya kenal. Ada. Dr. Narimah tu ke? Ya betul-betul. Ya, okey, alright. Saya nak tanya Cik Yasin, berapa banyak bilangan listing iklan Cik Yasin dalam satu-satu medium. Kemudian saya nak tanya, since Cik Yasin adalah part time dan boleh perform lebih daripada full time, so adakah Cik Yasin ada pakai PA? Okey. Terima kasih. Okey. Terima kasih. Okey. Alamak, soalan apa tadi apa Saya lupa ya. Soalan pertama, berapa banyak bilangan listing dalam setiap medium? Alright, terima kasih. Okey, macam listing siapa tahu kat mudah saya saya tak buat banyak sangat tu. Saya punya iklan bawah 100 listing. Kenapa? Sebab saya lebih focusing. Maksudnya, kalau saya rasa listing tu boleh jual, saya akan iklan kerap. Instead of saya ada 200-300, saya iklan selang seminggu, orang tak tengok pun iklan saya. So saya fokus. So that's why saya banyak kawan-kawan yang bagi channel Telegram. So saya akan tapis dulu. Kalau yang ada bangi saya tengok boleh jual, baru saya masukkan. So kalau contoh baru-baru ni, ada rumah di Banglo lot di Sungai Kembung. Yang tu 470,000 je, tapi banglo setingkat. Saya kata boleh jual ni. Boleh jual. So saya setiap hari saya iklan. Ataupun 2 hari sekali saya iklan. Sebab saya nak close unit ni. Macam tu. Saya buat targeting. Sebab kalau saya ada 300 listing, dengan kos yang saya nak minimumkan, saya tak mampu untuk iklankan 300. Tu saya buat target. Saya rasa boleh jual, saya akan iklankan lebih bab-bab tu. Iklan tu. Instead of korang ada 300 unit, lepas tu 300, lepas tu 3-4 hari ataupun seminggu kemudian baru bang balik. So possibility orang nak tengok iklan tu mungkin kurang. So kalau boleh buat targeting. Macam saya cerita anak buah saya lah. Contoh saya cakap kalau you all ada 20 listing, cari 5 listing yang boleh jual, iklan dengan kerap. Itu yang saya cakap anak buah saya. Macam tu juga saya buat. Maksudnya saya based on targeting. Sebab kalau saya nak iklankan semua dengan ramai agent sekarang yang iklankan, yang saya tak boleh. Saya buat targeting. So cara macam tu alhamdulillah lah saya nampak memang berjaya lah. Sebab kalau rent lain panggil saya closer. Maksudnya saya makan listing orang banyak. So itulah cara saya buat. Saya targeting listing saya. Okey, nombor 2 pula saya tak ada PA. Itulah ramai orang tanya kan. Ramai. Even orang office saya pun tanya juga macam mana manage kan saya tak ada PA. PA saya wife saya. Tapi untuk jaga anak saya. Maksudnya hal anak wife saya jaga. Itulah bagi saya PA. Tapi kalau key in sistem untuk iklan semua saya buat sendiri. Sebab saya lebih mudah. Sebab saya je yang tahu macam mana, kat mana saya punya galeri simpan gambar kan. So saya buat sendiri. Saya tak ada PA. Cuma saya alhamdulillah wife saya faham. Saya tak dibebankan dengan anak-anak saya pun dah besar kan. So diorang main sendiri je lah. So saya tak ada PA lah. Jawapannya saya tak ada PA. Boleh Ada soalan lagi ke? Dalam 78 listing yang ada dekat Mudah tu, semua listing abang ke bukan? 78 bukan, campur. Ada kat listing orang lain, ada kat listing saya. Listing orang lain tu saya tengoklah yang boleh jual saya ambil. Satu lagi, Cik Yasin nak tanya, listing sendiri Cik Yasin ada berapa? Listing sendiri. Siapa tengok Telegram saya, itulah yang ada. Tapi ada tak yang listing saya dah expired saya tak renew sebab saya rasa tak boleh jual. So saya mengharapkan orang lain jual. Macam tu lah. Sebab bukan kita tak fokus tapi kita rasa susah sangat kan. Sebab macam ni tau. Listing saya bagi time frame untuk listing saya ni. Contoh, within 1 month tak dapat jual ataupun tak dapat klien, saya akan mention dekat saya punya owner. Tuan,
dah sebulan ni tim saya iklankan tak boleh jual, minta kurang harga sikit. Faham tak? Bila saya dah rasa harga tu yang boleh jual, baru saya iklankan. Maksudnya kat sini ada juga yang macam contoh listing yang orang kata saya susah nak jual, ada 2-3 listing. Macam contoh banglo saya jual di Sungai Merap minggu lepas. Ada Maxim punya agent closekan 1.3, dapat jual 1.275. Saya rasa susah, tapi dia dapat closekan. Alhamdulillah lah. Maksudnya macam tu. So that's why saya ada gunakan network. Alhamdulillah saya punya network pun dekat 700 lebih agent yang subscribe. So orang kata saya tak dapat jual, orang lain boleh jual kan. Macam tu. Sebab terus terang saya kata tak semua listing saya iklankan. Biasalah kita manusia, mana boleh kita convince semua owner ikut cara kita kan. Ada owner yang keras kepala yang nak harga dia. So bila nak harga dia tu saya still masuk dalam Telegram, tapi saya tak iklankan lagi lah. Bila dia dah turun harga yang saya rasa boleh jual, baru saya masukkan. Macam tu. Boleh Soalan lagi. Semua part time full time ni. Esok kerja tau. Apa? Kelawar. Boleh Oh, Bro Amiruddin ada Bro nanti nanti aku PM. Korang dah keluar. Owner macam okey tu, owner macam okey. Tadi dia jogging. Macam okey, insya-Allah nanti ada goodwill kita cerita balik. Ada yang part time, ada soalan-soalan dah yang sebab kena dengan ni. Yang nak pasal satu dia panggil apa? Formula. Cepat. Ada tak soalan-soalan yang nak berbalik ni? Yang mana part time? Assalamualaikum Cik Yasin. Saya nak tanya lah. Ya, Pak. Okay. Macam Cik Yasin kata, Cik Yasin ada farming bahagian Bangi kan, sesuatu kawasan. So saya nak tanya macam untuk dapatkan listing tu, Cik Yasin refer melalui mudah ke atau ada channel lain ke, ada cara lain ke untuk dapatkan listing? Sebab sekarang ni macam kita nak ambil dari mudah je pun sebab rasanya agak tough jugalah sebab terlalu ramai agent kan. Ramai, faham. Okey, cara mudah ni sesuai waktu saya awal-awal dulu masuk 2010, 2011, 2012. Yang tu memang tak ramai agent tahu. Sekarang ni memang bersaing. Kadang-kadang owner dah menyampah nak layan agent dah. Awak ni dah orang ke-15 mesej saya kadang-kadang macam tu kan. Bagi saya macam ni tau. Sebab ramai kat tanya saya. Saya buat master listing. Saya bukan tak buat, saya buat. Saya dapatkan master listing, saya blast juga. Tapi saya tengok bila saya dapat listing daripada master, kualiti saya kurang. Maksudnya harga yang owner nak tu harga mengarut. Macam contoh baru-baru ni saya ada COA dengan Afiq Faizal Yang tu listing daripada klien saya punya klien. Klien saya punya kawan, sorry. Saya nak beritahu kat sini macam saya cerita tadi, based on bila kita bawa klien contoh kita bawa prospek tengok rumah, kita cuba introduce kita sebaiknya. Kita beramah dengan orang tu. Macam saya ceritalah, macam ada 2-3 property baru saya dapat ni, semua daripada klien yang saya bawa, tapi dia tak jadi beli tau unit tu. Tapi dia dah kenal saya. Dia kata, Cik Asyik, ingat tak saya yang tengok rumah Seksyen 3? Oh ingat. Saya ada rumah nak jual. Faham tak? Saya dapat dari macam tu. Yang orang kata yang good deal, yang saya kata saya boleh jual punya harga. Daripada yang master listing, memang saya dapat, saya mengaku saya dapat, tapi harga dia memang mengarut. Memang sebab orang tak kenal kita, dia akan nak jual harga mengarut lah. So bagi saya, in order bagi saya, kalau nak dapat listing banyak, mudah. Tapi nak dapat quality listing tu yang kita kena jaga. That's why saya kata, kalau nak dapat quality listing, kita kena good in kita punya PA, presentation kita depan klien. Macam saya ceritalah, macam kalau pasal yang saya dengan Bro Amiruddin kan, saya ada listing baru di Bangi Perdana. Itu adalah klien saya yang tak jadi beli dengan saya. Tapi dia call saya balik. Saya kenal abang tak? Siapa yang dulu tak jadi beli rumah Bangi Perdana juga. Ni abang nak jual balik rumah ni. Faham? So dia dah kenal kita. Sebab mungkinlah salah satu faktornya saya dah lama bilang kat Bangi ni, mungkin orang kenal saya, mungkin kelebihan kat saya lah. Tapi in term, saya nak tekankan kat sini, bila kita jumpa prospek, kita buat prospek, don't underestimate diorang. Jangan underestimate. Mungkin diorang tak berjadi beli yang kita, tapi diorang akan supply listing yang baik untuk kita.
Macam contoh Adelia Bangi, saya ada close juga baru-baru ni. Tapi bukan saya close lah, COA. Pun daripada bekas klien saya yang tengok rumah di Taman Sri Intan, di Seksyen 7 Bangi. Dia tak jadi beli saya, tapi dia kata, Cik Asih, saya nak beli rumah corner Seksyen Intan ni, tapi saya dah terbeli Adelia. Dia ingat lagi dia cerita saya. Nanti kalau dapat kunci, boleh tak saya minta Cik Asih jual? Nampak tak? Kita kena perform depan klien kita. Walaupun dia tak jadi beli rumah tu, dia ada aset lain yang dia boleh suruh kita jual. That's why jangan mati tu. Maksudnya dia tak jadi beli, tutup terus buku. Jangan. Jangan macam tu. Cuba ni. Saya macam tu. Saya akan jaga semua klien saya. So sebab saya tahu benda-benda ni akan berbangkit. Dia akan recommend kan. That's why orang kata, banyak kat Bangi. Memanglah saya perform Bangi. Pembeli saya pun daripada Bangi. Of course dia punya aset pun kat Bangi. Itu yang saya buat. Tapi untuk yang rent baru, jangan fikir pasal listing sangat. Sebab kalau nak fikir listing, memang banyak dah. Bersepah sekarang channel Telegram. Add je channel Telegram. Cuba makan listing orang. Itu permulaan dia. Tak payah pening-pening cari listing. Sebab mungkin saya dah lama, mungkin orang kenal saya. You all biar masa biar masa je. At the time nanti you all dah lama, dah 3-4 tahun dah bidang property, orang sendiri akan cari you all. Sekarang ni makan je listing orang. COA pun tak apa. Janji banyak listing. Tak macam saya masuk property tau. 2011 dulu, sampaikan saya tanya bos saya, bos, macam saya nak jual, ada listing tak? Mana ada? Awak cek sendiri je tu. Saya waktu 2011 saya jadi ejen. Saya ingatkan dulu jadi ejen dah depan mata lah, ada alamat rumah semua, tak ada. Sekarang ni beruntung siapa ejen. You all dah ada channel Telegram dah, you all boleh pilih lagi. So memang beruntung. Jawab soalan Okey, terima kasih Tuan. Okey, sama baik. Lain? Tanya saya tanya nanti. Ini pun ramai ke otot-otot ni. Pak Reza ada. Bawa Bang, close tanah saya. Saya tanya bagi pihak anak buah saya, Pak. Boleh Tuan. Siapa tu? Tak ada ramai anak buah saya, ada 8 orang je kan. Okey Tuan, baik. Tapi dia orang semua part time, so umur dalam 40-an semua bekas klien saya lah. Okey. So dia orang tengok saya buat rent, dia pun jadi rent juga kan. Saya tahu nampak dia naik. Okay, so saya nak tahu macam mana orang part time ni nak push dia orang buat kerja rent ni. Saya pun tak tahu nak push macam mana. Buat macam Okey Tuan cari listing pun saya kata suruh cari dalam 20 ke 30, tak kisahlah ambil mana-mana pun kan. Pun tak dapat. Saya pun pelik lah macam mana saya nak buat tu. Okey Tuan benda ni saya tak kata Tuan je. Saya pun macam tu. Okey, dekat Chester saja saya ada 30-40 anak buah tau. Tapi tak semuanya aktif Tuan. Saya ambil possibility macam ni lah Tuan. Sebab daripada saya nilai harta dulu, saya dah mengalami masalah yang sama. Bagi saya, bila yang datang 10, mungkin akan kekal 1-2 je. Yang tu kita kena bear in mind. So, tapi cara saya pula, saya akan push diorang dulu, baru saya nak kata diorang nak give up lah. Tapi cara saya macam mana? Saya akan, setiap kali sekarang kan kita ada broadcast message kan? Bila saya broadcast listing rumah, saya akan masukkan nama diorang dalam listing broadcast saya. So, diorang akan, alamak, bos suruh iklan rumah lah. Dia akan tersedar sini Tuan. Sebab kalau kita nak cater setiap anak buah kita, tak mampu Tuan. Macam saya ada dekat 40 anak buah, saya tak mampu nak cater seorang-seorang. Kau dah buat apa, dah makan, kau dah iklan, saya tak mampu. So, caranya saya masukkan nama diorang dalam broadcast. So, kalau siapa yang ejen-ejen yang ada dalam broadcast dalam saya punya listing tu, tahulah. Saya akan masukkan nama mereka sekali, 40 orang tu. So, bila saya masukkan iklan listing rumah saya, that mean diorang akan alert. Okay bos, that mean diorang tahu yang diorang kena iklankan rumah tu. Faham Tuan? Sebab kalau macam Tuan cakap nak push setiap seorang Tuan, mungkin hari ni Tuan buat, diorang akan tersedar. Lepas tu lusa dah lupa balik. Diorang tak nak buat dah sale. So cara dia macam tu. So contohlah kalau saya bagi mesej saya akan bagi ke 40 orang terus. Sebab saya tak penat dah lepas tu. Maksudnya kat sini saya akan cakap, Assalamualaikum semua, macam mana share ni? 40 orang dapat. So itu memudahkan kerja saya Tuan. Sebab memanglah kita faham ni cerita gentle lah kan. Macam kita TM kita ada overriding. Terus saya cakap. Tapi saya pun perlu ada personal sale saya sendiri. So kalau saya dengan kerja hakiki saya nak cater setiap orang anak buah saya tak sempat. Saya tak sempat buat macam tu. So caranya saya masukkan diorang dalam satu broadcasting.
semua ilmu-ilmu yang saya ada saya bagi kat diorang. So diorang akan alert tuan. Bila diorang tengok WhatsApp nama bos diorang, TM diorang, team manager diorang akan oh alamak bos dah bagi ni, Demi kena buat. So kat situlah at least ada juga inisiatif diorang untuk iklan kan. Macam tu tuan. Sebab macam saya faham maksud tuan, walaupun 8 orang nak push setiap seorang memang susah. Memang umpama kita pula rasa macam menyebuk lah apa dia ni kan, rasa nak kacau aku kan. Saya faham. Tapi cara dia macam tu tuan. Buat satu broadcast, hantar serentak mesej. Kalau nak hantar listing, hantar semua kat 8 orang tu. Itu yang saya buat. Alhamdulillah. Daripada yang 0 dulu, bulan ni dah ada 1-2 biji close lah tim saya. Walaupun tak semua, tapi adalah nampak perubahan tu. Instead of dulu saya tackle seorang-seorang kan, at last saya punya personal sale pun cloud. Tak boleh macam tu. Sebab kita pun nak buat personal sale kita kan. So cara saya buat broadcast, saya masukkan nama tim saya. So apa-apa info pasal RPGT, info pasal low cost punya prosedur, semua saya masukkan. So at least bila kita orang dapat mesej tu, diorang akan tersedar, "Oi, aku ejen lah. Aku kena buat sale ni." Macam itulah. Harap menjawab soalan tuan Maksudnya selain daripada grup broadcast 2 kali send lah kan? Broadcast ni sekali je tuan. Tuan masukkan dalam grup WhatsApp broadcast, send dalam grup tu akan dapat ke 8 orang tu. Kita broadcast lah sampai dia block kita. Sampai dia dah kata dia nak live, tu kita tak boleh nak buat apa lah tuan. Manusia kan macam-macam kan, style kan. Okey, terima kasih. Tu untuk kita jimatkan masa kita tuan. Nak cater seorang-seorang, kalau tuan akan ada ramai staff lagi, ramai ejen bawah lagi, kita akan rasa stres. Nak cater seorang-seorang. Ada soalan. Betul. Baik. Ada orang tanya lah. Ni saya wakil je lah. Okey, setiap kali viewing, chances untuk sign booking form tu tinggi. So sebab tu berturut-turut file masuk setiap bulan. So ada tak tips art of closing tu, cara follow up macam mana, cara nak dapatkan booking tu macam mana? Alright. Okey, percaya tak? Saya lepas saya dah bawa client booking by viewing, saya tak follow up. Pelik kan? Selalu orang diajar untuk follow up kan? Saya tak follow up. Kenapa? Sebab bila saya follow up, kalau buyer yang tak nak reply, lepas tu kita punya hubungan dengan dia dah habis macam tu tau. Dia akan segan dengan kita. Saya tak follow up. Sebab kalau buyer tu nak rumah tu, tak sempat-sempat kita message ataupun call balik, dia dah call, "Cik Aziz, saya minat rumah tu." Tak perlu kita nak tanya. Sebab saya punya pelajaran lah kan, bila sebab saya akan blast balik iklan-iklan rumah lain dekat klien-klien yang sama. So bagi saya klien-klien tu dia akan mula segan dengan kita sebab dia dah tak minat rumah tu dan dia pun tak reply mesej kita sebelum ni kan. So hubungan tu dah tak cantik. Sebab saya bear in mind, kalau buyer tu minat, tak payah kita tanya. Dia akan call kita, "Cik, macam mana nak bayar booking?" Itu cara saya. Tapi banyak ada orang kata kena follow up, bagi saya tak. Sebab kalau saya follow up, dia tak reply, saya pun akan panas dengan dia, dia pun akan segan dengan saya. So bagi saya tak payah follow up. Sebab kalau dia tak follow up, saya akan anggap dia tak minat lah. So saya akan proposekan unit lain. Itu cara saya. Sebab benda kadang-kadang manusia ni kan, dia kita follow up ni kan macam kita menyebuk sangat kan. Dia ada buyer tak suka macam tu. Sebab filter maksudnya filter buyer sebelum view. Filter. Okey, filter ni macam ni tau. Filter ni based on harga rumah tu. Kalau rumah yang bawah orang kata apa yang 300,000 atau 200,000, saya check. Tapi kalau rumah 500, 700,000 saya tak check. Sebab apa? Kita ada dua segmen orang yang berbeza tau. Kalau orang yang 300,000, selalunya orang-orang yang yang gaji rendah, yang orang kata apa, yang tak apa saya nak check pun tak apa. Tapi kalau kita bertanya, contoh dia nak rumah 1 million atau 700,000, kita tanya gaji dia, mungkin ada isu kat situ. Sebab kena tahu, sekarang ni musim buyer punya orang kata apa, market. So nak dapat buyer tu mungkin tak banyak. Memanglah saya tahu risiko untuk buyer tu loan tak lepas tinggi kan, saya tahu. Tapi cara saya pula, saya bawa je dulu. Kalau rumah 500, 600,000 saya bawa je. Tapi kalau dia nak letak booking, baru saya tanya. Maksudnya saya tak nak 2 kali kerja. Dia nak letak booking, baru saya kata, "Okey cik, boleh tak? Saya dah ada siap pamphlet. Boleh tak cik isi pamphlet ni sebelum saya ambil booking cik?" Macam tu.
Macam saya ceritalah, kadang-kadang bila kita berkenalan bawa klien ni, mungkin dia tak beli rumah tu atau dia tak layak untuk beli rumah tu, dia ada rumah lain yang dia nak jual dengan kita. So kat situ kita boleh dapat leads bagi saya. Sebab bagi saya sekarang ni pun kalau orang dapat 1 appointment lebih pada 5, hebat sangatlah kalau satu hari 5 appointment tu. So bagi saya kita ambil je. Tapi bila dia nak bayar booking baru saya checking. Saya tak nak dah ambil bank dah 2 minggu tunggu dan reject, saya tak nak. Berapa ni? Mana dah hilang? Mana dia? Dia lari. Dia terkeluar tu bang. Dia terkeluar tu. Oh, dia hilang. Orang tanya banyak sangat. Sabar. Malay soalan banyak sangat. Takut ada. Hilangkan duit kami. Oh, bateri laptop dia habis pun dah. Okey, dia dah cukup dah. Okey, sabar tuan-tuan dan puan-puan. Jangan buang, jangan balik kursi. Sabar. Sejak lebih. Sorry. Okey, teruskan. Kak Hasan bateri habis lah. Ingat dah merajuk dah. Gaddafi soalan sangat. Minta maaf. Gaddafi soalan banyak sangat kena merajuk. Okey, siapa boleh? Memanglah ramai orang kata tapis dulu kan. Tapi bagi saya bawa dululah sebab saya pun tak jauh pada rumah kan, saya bawa. Ada mudah-mudahan dia ada listing lain ke, saya boleh kenalan dengan dia kan. Tapi kalau dia nak booking, wajib saya check. Saya akan tanya dulu. Saya ada template, saya akan suruh diisi. Lepas tu that's why saya kata saya ada lawyer banker saya sendiri. Saya akan hantar kat banker saya untuk screening. Banker saya kata okay say, you boleh ambil booking, baru saya ambil. That's why kalau siapa yang orang Chester tahulah, refundable saya punya rate memang sangat rendah. Sebab saya akan checking dulu. Tapi in term of bawa buyer, kebanyakannya saya on je. Sebab tak banyak sekarang. Tak macam dulu-dulu. Dulu-dulu satu rumah 3-4 orang tengok. Sekarang ni agak bersaing lah. So saya kata saya bawa je lah. At least saya pun ada gak apa orang kata, kerja kan, bawa klien kan. Jawab soalan Sorry lah tadi ni terpadam. Ya, kami ingat Yasir dah merajuk lah. Oh tak ada. Okay. Ni apa? Ya. Apa dia? Time dah pukul 10.26. Okey, kita buka lagi beberapa soalan sebelum kita respect lah masa Tuan Yasir dia nak tidur, besok dia nak kerja. So ada soalan lagi? Beberapa soalan yang penting-penting. Sila. Mungkin soalan ni tak jumpa kat tempat lain, tiba-tiba ada, mungkin Brother Yasir boleh, tiba-tiba dia boleh jawab soalan tu. Cepat. Assalamualaikum Cik Yasir, nak tanya. Ya, Wan. Saya Haliza nak tanya. Hari apa biasanya Cik Yasir iklankan rumah dan dalam seminggu tu berapa kali iklankan rumah? Okey, kalau tanya saya akan iklankan pada hari Jumaat petang dengan pada hari Sabtu. Pada hari Sabtu tu sebab saya tarik orang yang nak tengok the next day. Itu target saya. Sebab selalunya kalau orang tengok hari Isnin, Selasa, Rabu, dia akan buat appointment on weekend juga. So at the time kita nak viewing, dia macam-macam hal lah, cancel apa kan. So saya akan lebihkan iklan saya pada hari tersebut lah. Hari lain pun saya buat juga, tapi tak banyak. Saya banyak habiskan saya punya kredit dekat Mudah tu Jumaat dengan Sabtu. Sebab itu bagi saya time untuk orang tengok iklan, untuk the viewing sekali. Sabtu tu pagi ke petang ke? Oh, petang juga. Sebab saya target untuk orang tengok iklan saya pukul 8 ke atas, 8 malam ke atas. So sebab Mudah kan dia ada buffering yang dalam sejam 2 kan sebelum dia appear dekat Mudah tu. So at the time lepas asar 5.30-6 should be nice lah. Masa yang sesuai lah. Okey, terima kasih. Lepas tu apa tu setiap kali iklan tu berapa sekali naik? Maksudnya? Maksudnya kita iklan tu dalam yang contoh Jumaat petang kan. Iklan tu berapa banyak? Maksudnya berapa banyak rumah yang diiklankan dalam satu masa tu? Okey. Benda tu subjektif kan. Sebab kadang-kadang ada masa kadang saya habiskan satu hari tu dalam RM100. Kadang-kadang saya habiskan RM30 je, tengok iklan mana waktu kejadian tu yang mana yang rasa boleh jual. Sebab macam saya cerita tadi lah, saya by targeting, saya hanya akan target rumah yang boleh jual untuk saya lebih fokus.
So macam saya, contoh saya ada dalam 80 iklan kat Mudah kan, saya akan lebih fokuskan 20 ke 30 iklan yang saya sedia jual. Saya tak iklankan semua. Okey, baik. Terima kasih. Sama. Assalamualaikum. Salam bro. Saya nak tanya, saya Kamarul, saya nak tanya dengan Cik Yassin ni beberapa perkara lah. Ya tuan. Okey. Sekarang ni saya ada tengok you punya listing dekat dalam Telegram. Okey. Saya nak tanya sikit macam mana cara you nak buat review balik tentang dia punya harga tu. Adakah you akan mungkin feedback dengan owner tu setiap 3 hari, 4 hari sekali ke untuk minta dia turunkan bajet ataupun turunkan dia punya harga rumah itu. Mungkin kalau ada orang yang berminat. Okey tuan macam saya cakap sebelum ni, owner ni dia akan selalunya dia akan bagi harga kayangan lah. Maksud saya kat sini dia akan bagi harga yang dia kata jiran saya jual sekian-sekian. Rumah depan ni jual sekian-sekian. Tapi dia tak tahu rumah tu dah jual ke tak. Bila saya tanya, dah jual ke? Tak tahulah. Faham tak? Maksudnya kat sini diorang nak harga yang tinggi. Itu biasa owner. Tapi apa yang cara saya buat, saya akan terima dulu tuan. Saya akan ambil dulu listing tu. Sebab kalau kita terus argue, dia takkan ambil kita sebagai ejen. Jadi saya akan ambil. Jadi dalam 2 ke 3 minggu, contohlah dalam masa tu ada viewing kan, saya akan ambil gambar waktu viewing tu. Lepas tu saya send kat dia. Tuan, hari ni ada viewing kalau jadi saya inform. So dia dah nampak effort kita kat situ. Lepas tu within 2 or 3 weeks dia tengok still tak boleh jual. Time tu saya akan mula saya punya langkah. Saya akan cakap, tuan, rumah ni saya dah bawa beberapa klien, tuan pun tengok saya ada send gambar tapi tak berjaya. Mungkin disebabkan harga tuan. Lepas tu cara saya pula, saya akan pergi ke Mudah kompetitor lah. Contoh kalau rumah di Bangi Section 3, saya akan print screen beberapa rumah untuk saya comparekan harga. Okey tuan, macam rumah ni yang tuan tengok. Orang jual sekian-sekian harga je, macam tuan nak ni tinggi tuan. Kat situ dia lebih terbuka untuk terima kita punya advice. Instead of tuan dapat je listing ni tak boleh jual tuan, dia takkan terima. Sebab dia akan cakap, you tak jual lagi, you dah cakap tak boleh jual. Ataupun dia akan cakap, kalau you nak murah lebih saya jual sendiri. Dia akan cakap macam tu. So kita tunjukkan effort kita dulu, and then within 2 or 3 weeks, jangan lama sangat, kita cakap dia tuan minta turun. So far bagi saya hampir semua owner akan terima kita punya advice bila kita dah cakap macam tu. So kat situlah time kita untuk kita minta dia reduce the price. Sebab kita tahu at the first time dia bagi listing pun kita dah cakap dah tak boleh jual ni. Tapi kita tak boleh cakap depan dia. Sebab dia kata jiran dia baru jual macam tu harga. So kita pun yelah kot jiran mana kita tak tahulah kan, jiran atau bumbung apa kan. Tapi kita ikut je. Tapi lepas a few weeks kita convince dia macam tu. So far ada tak buyer yang still yang jenis ego, kita tak boleh buat apalah. Tapi kebanyakan owner yang nak jual cepat, dia akan terima kita punya advice tu lah. Sebab dia dah nampak effort kita kan, dan dia pun dah dapat dah 3 minggu tak jual-jual pun. So kalau owner yang nak jual cepat, dia akan dengar cakap ejen tu lah. Itu cara saya tuan. Okay, saya ada satu lagi nak tanya. Normally apa yang saya practice lah, bila saya katakan saya dapat listing rumah, satu rumah, katakanlah rumah tu area Bangi ke, apa yang saya selalu buat ialah saya akan terus dapatkan address penuh dan saya akan refer dengan saya punya mortgage untuk dapatkan berapakah maksimum loan yang boleh lepas ataupun maksimum harga yang dia boleh lepas, value dia, betul-betul value dia. And then saya akan minta owner untuk turunkan sikit macam tuan cakap tadi, untuk saya boleh markup price. Jadi harga tu boleh turunkan sikit untuk dia nak bayar untuk cover dia punya cover dia punya mungkin untuk lawyer fee. Ya, correct. Jadi bila saya buat benda tu, saya lebih confident untuk jual rumah inilah. Jadi maksudnya kalau boleh saya katalah, ini saya cuma minta tuan punya pandangan. Adakah setiap rumah yang kita dapat daripada Telegram ni, maksud saya dalam listing ni, adakah kita kena check dulu market value tu sebelum kita nak iklankan? Because of kita tak nak keluarkan duit yang banyak untuk kita keluarkan iklan, tapi harga rumah tu kita dapati memang orang kata over budget lah, over dia punya market value. Okey. Itu saya tuan. Terima kasih. Faham tuan. Okey tuan, itu yang macam saya mention, sebab tu kita perlu farming sesuatu kawasan tu. That means kita dah biasa dengan keadaan harga yang boleh jual dari situ. Macam saya contoh di Bangi kalau saya tengok Telegram harga yang tinggi, saya tak ambil.
walaupun listing tu dibangi. Sebab saya kata tak boleh jual. Tapi mungkin saya dah, saya ada beberapa pengalaman saya kan dalam yang sebelum ni deal, so mungkin macam tu. Tapi untuk yang baru join, mungkin tak tahu harganya boleh jual ke tak kan. Cara saya senang je. Sebab kalau tuan nak check market value dengan bank, akan ambil masa dan kacau value semua. At last kita tak dapat jual, value pun lama akan fed up dengan kita kan. Cara saya senang je. Tuan pergi compare unit tu dengan harga sekitar mudah. Contoh tuan dapat listing tu di section 3. Tuan tengok rumah section 3 yang lain di Mudah tu, berapa orang jual? Kalau contoh owner tu tengok dalam Telegram nak jual 58. Tapi tuan tengok dekat Mudah orang-orang jual rumah yang lebih kurang 53, 54. Itu indikator dia harga dia tinggi. So kalau boleh cuba elakkan untuk yang barulah. Tapi macam saya tak tengok Mudah pun saya boleh tahu lah ini tak boleh jual ni. Macam saya lah, sebab saya mungkin saya dah farming area sini kan. So saya tahu. Macam yang orang yang tak tahu sangat market, pergi tengok ke Mudah ataupun di iProperty ke, tengok section 3 bangi berapa rate orang jual. Kat situ je tuan indikator dia. Sebab cara tuan nak check value tu betul, tapi buat apa kita nak check value rumah yang kita bukan listing kita kan. Nanti dah lama bila kita duk tanya valuer banker, lama diorang fed up dengan kita pula. So cara dia bagi saya untuk memudahkan tuan, contoh tuan dapat listing section 3 di Telegram, tuan comparekan di Mudah. Berapa orang jual market sekarang yang orang tengah compete sekarang untuk rumah yang sama ataupun lebih kurang. Itulah cara yang bagi saya lebih relevan lah untuk tuan check. Harap menjawab soalan tuan Okey, terima kasih. Okey tuan. Sebab kalau kita duk kacau valuer, ni berapa, lama diorang fed up dengan kita. Sebab diorang valuer ni pun nak cari duit kan. Diorang pun akan nak diorang dah checkkan value untuk kita, diorang harapkan balasan lah, diorang nak minta kita lah bagi case tu kat diorang. Tapi kita pula just nak checking je kan. At last nanti lama diorang pun fed up. So bagi saya, kita buat comparison dekat Mudah pun dah cukup dah. Sebab persaingan kita pun orang akan tengok pun di Mudah juga. Macam itulah. Okey. Assalamualaikum. Salam tuan. Ya buat. Okey, macam ni. Kalau owner tu dia mengambil kira macam renovation, dia dah banyak kan spend duit dekat renovate tu, jadi dia letak harga tu dia macam maksudnya nak tampung balik kos yang dia keluar tu. So tu macam mana tu? Dia nak naikkan harga pun tak, itulah dia tak nak naikkan harga, maknanya dia letak tu tinggi. Saya compare juga dekat Mudah, tapi macam tinggi harga dia. Yalah. Okey puan. Sebab macam ni, kalau boleh, kalau macam saya akan cakap yang puan, yang tu adalah design owner lah, owner sebelum ni lah. Mungkin pembeli baru tak berminat dengan design ni. Tapi macam saya cerita tuan puan sebelum ni lah, kita tak boleh cakap terus benda-benda yang tak sedap dengar ni dengan owner. At last nanti dia tak kasi kita listing tu. Kalau saya, puan ambil tu listing tu, lepas tu cuba puan bertahan 2 minggu. Lepas 2 minggu puan baru boleh cakap. Maksudnya kat sini puan mungkin boleh advise, puan, saya dah iklan dah tuan, saya dah iklan dah 2 minggu dah iklan rumah ni. Memang cantik tuan, tapi klien saya tengok lebih mencari rumah yang sekitar harga bawah sikit daripada ni. Itu yang saya akan cakap. Sebab the point saya akan cakap sebab yang tuan buat renovation ni design tuan. Pembeli mungkin tak suka tuan. Tapi cara kita cakap tu jangan terlampau direct tau. Kita cakap berlagu sikit. So dia akan bawa dia terfikir. Lagi satu tuan, kalau in term of valuation, kalau tuan punya ada yang hiasan dalaman ni, dia tak kira tuan. Kalau tuan kata nak fully furnished, valuation tak kira tuan. Valuation hanya kira tuan punya renovation je. Sebab kita tahulah kalau rumah 20x70 berapa banyak dia boleh buat renovation kan. Yang dia nak gila-gila naik tu sebab rumah dia dah cantik sangat. Dia buat mirror punya dinding cermin lah, dia buat lantai laminate lah, itu semua tak mempengaruhi sangat dari segi valuation. Kita boleh advise dari situ. So kat situ baru dia akan terbuka hati. Tu tuan, in term of valuation tak boleh tuan, sebab ini semua interior design kita tak masukkan dalam kenaikan harga. So macam terlampau tinggi lah tuan. Ada tak tuan, ada ruang tak untuk kita kurangkan sikit harga? Kita kena cerita berlagu sikit dengan owner ni. Sebab owner ni, kita faham lah, owner ni dia agak ego dia sendiri kan. Kita nak cakap benda yang fact, tapi kena cakap yang tak memalukan dia. Macam tu saya akan cakap.
Maksudnya kita tak adalah macam hina sangat, oh awak ni apa ni, awak ingat saya desperate sangat ke nak jual. So tak boleh. Macam contoh baru je kes saya baru-baru ni dengan kes dengan Afiq Faizal lah, Afiq tak ada share. Klien owner dia nak jual tinggi sangat. Beza sikit je. Lepas tu saya kata puan, rumah ni basic, tak ada buat apa tuan. Kalau tuan jual, rumah ni tuan dah tak payah nak repair lah. Kita bagi something macam untuk dia fikir balik tau. Sebab kalau ikut ego dia 5,000 je puan. Sebab owner nak 455, buyer nak 45. Buyer kata kalau tak ada 45 dia tak nak. 5,000 je. Fikir balik macam tak logik kan? Tapi ini saya tahu disebabkan ego. Bukan sebabnya 5,000. Setakat 5,000 tu owner boleh je kalau nak lepaskan. So sebab ego owner tu. So cara saya cool down ke owner, tuan, rumah ni pun tak payah nak repair lah. So pun buyer ni pun, orang kata nak duduk tuan, bukan nak buat investment apa. Kita cakap macam tu. Bagi dia macam lembut sikit hati dia. Macam tu saya buat puan. Sebab memang puan, saya mengaku, saya pun mengalami kadang masalah owner yang ego ni. Tapi kita sebagai itulah kita disebut, dululah kita disebut perunding hartanah kan. Sebab kita ni berunding dengan ejen, dengan owner. Itu yang saya buat. Alhamdulillah kes dengan Afiq tu jalan. Esok jumpa owner signing. Kalau tidak nak refund lah. Afiq pun dah tension lah tadi. Tapi alhamdulillah deal juga. Itulah yang saya buat. Kita kena cakap benda fact tapi dengan nada yang dia tak ada rasa dia terhina macam tu lah puan. Sebab owner ni biasalah. Kalau kita apa puan nak jual harga kayangan ni, memang dia akan ni lah. Dia akan, sebab ejen sekarang ramai. Kalau tak ada kita, orang lain pun dia akan ni kan, dia boleh panggil kan. Itulah. Harap jawab soalan puan Okay, last soalan terakhir. MC dah mengantuk. Okay. Okay, sama. Last question. Nampak semua macam dah faham ni. Sebab dia terima kasih lah yang sudi join saya punya ni. InsyaAllah. Kalau ada rezeki kita kat luar, kita ber-COA lah insyaAllah. InsyaAllah saya nak tunjuk apa yang saya dapat sebab saya ni market accounting background kan. Saya boleh tunjukkan fact and figure. Saya tak nak bercerita Mamat ni betul ke ni, apa je buat ni, apa je dapat. Saya tak nak. Saya cerita bukan sebab saya ego ke, bukan. Bukan saya nak riak ke, bukan. Sebagai momentum untuk orang-orang lain dapat macam saya ke. Macam saya, orang flat, anak flat kan, 25 tahun duduk flat, tak ada bilik langsung tau rumah saya. Memang terus saya kata. Tak ada bilik langsung, so saya boleh alhamdulillah dengan bidang property ni, dapatlah saya merasa semua tu. So saya yakin, semua orang kat sini, 93 orang kat sini kan, insyaAllah. Saya yakin yang masuk jadi ejen ni tak ada suka-suka saja je nak jadi ejen, tak ada kerja lain, tak ada. Tak ada. Saya tahu semua ada sebab. Semua ada nak tolong mak ayah, tolong nak naikkan taraf hidup family, nak bagi isteri seronok, nak bawa anak-anak beranak berjalan holiday, pergi Langkawi, pergi overseas kan. Itu yang saya buat. Kalau saya kerja makan gaji, saya takkan dapat apa yang saya buat tu semua. Saya tahu semua orang ada main goal sendiri. Tak ada semua orang masuk ke Bro Halim untuk saja bang saya nak try. Ni ada rezeki aku, ada, tak ada tak apa. Tak ada. Semua orang ada sebab jadi ejen. Semua ada sebab nak jadi ejen, nak masuk IQI, dengar apa yang saya cakap ni. Takkan you all nak buang masa 2 jam cakap dengan Mamat apa baju putih, Mamat apa ni kan. Semua ada sebab. That's why saya cakap, cuba dulu. Kalau rasa susah, kenapa orang lain boleh buat? Macam saya cakap terus terang tuan, saya ni memang kelemahan saya nampak kan, bukan kelemahan saya, kekurangan saya. Saya dah 37 tau. Tapi kalau orang tengok saya, orang kata saya 20 lebih. Bukan saya nak dabik dada tau. Orang akan tengok bukan kelebihan saya, kekurangan. Sebab orang akan tengok, Mamat ni mudanya boleh ke jual rumah 200,000 juta. Itu kekurangan saya. Terus terang saya kata, saya dah 37 walaupun tak tua sangat, tapi taklah muda sangat. Tapi kadang orang muda pada saya pun bagi engkau aku ataupun tak respect saya. Maksudnya macam dia anggap kita ni muda. So tak capable untuk jual rumah yang ratus ribu juta ni. So bila diorang dengar presentation saya, bila diorang dengar apa yang saya bercerita, baru diorang confident. Itu kekurangan saya. Mungkin ada kat sini yang malu nak jumpa orang. Cuba lawan balik kekurangan tu. InsyaAllah akan ada cara ni. Yang penting nawai tu kita nak tolong family kita. Sebab saya dah lalui semua tu. Saya kadang-kadang saya down. Kadang-kadang saya terasa juga kan orang yang bau-bau belas-belasan tahun kadang-kadang tak hormat kita. So bagi saya macam tapi memang betul lah. Saya pun tak tahulah kan kenapa kan. Tapi itu kekurangan saya. Tapi saya overcome, alhamdulillah.
Bila saya present depan orang, saya bercerita, saya tunjukkan capability saya, semua confident. Alhamdulillah. So saya yakin kat sini yang pemalu, yang segan nak berjumpa orang, yang tak tahu nak counter balik apa orang cakap, you all boleh lawan. Kita manusia, kita ada strength kita sendiri. Cuba cari strength masing-masing. Sajalah sebab saya ni orang kata apa, bila bercerita ni saya yalah kadang-kadang semangat ni lain macam sikit kan. Tu je lah saya nak bercerita, maksudnya bagi motivasi kat semua orang. Memanglah mungkin saya tak dapat pun commission you all, tapi at least bila you all close, apa yang you all praktik, apa yang saya cakap ni sedikit sebanyak, pahala tu dapat kat saya. Dan dapat kat saya pula, saya sedekahkan kepada arwah mak saya. Itu je niat saya. Saya bukan budak baik, saya pun dulu jahat juga. Tapi nawaitu saya sekarang, saya nak buat baik. Saya nak kurangkan buat dosa, saya nak bagi pahala saya kat arwah mak saya. Itu je. So, siapa yang nak ada dengar saya punya talk ni, yang ada dapat info, yang dapat maklumat, yang ada dapat semangat sekurang-kurangnya, rezeki tu saya sedekah kepada arwah mak saya lah. Itu dah saya nak cakap. Minta maaf lagi sekali kalau saya ada terbelagak, tercakap besar, minta maaf. Bukan niat saya. Saya tak ada nak cakap riak apa, beli rumah bangga 7 angka kan. Tapi bagi saya itu saya tunjukkan sebagai saya punya small achievement lah untuk saya boleh bercerita kat you all semua kan. InsyaAllah saya yakin semua orang kat sini akan berjaya. Boleh buat insyaAllah. Kita ada strength masing-masing. Kita ni semua juara. Kalau tidak takkan kita dilahirkan, betul? Daripada banyak-banyak yang ni kita dilahirkan. Maksudnya kita ni akan masuk set pula kan. Tapi nak ceritanya siapa yang lahir ni adalah juara. Itu je. Daripada banyak-banyak yang anak-anak yang lalu tu, yang ke ovum, kita yang dikeluarkan kan. Maksudnya kita champion. Semua orang champion kat sini. Cuma you all kena cari strength you all je. Kat mana strength. Okay? Terima kasih banyak. Ada request. Kau ada gambar Bangalore kau tak? Tunjuk sikit. Oh, ada. Bagi share screen jap. Jap. Boleh lah saya nak bagi. Inspirasi. Boleh lah. Tak adalah ni. Tapi bagi saya satu achievement lah untuk budak flat macam saya kan. Yang orang kata kami pun budak flat ke? Kami pun budak flat asal. Sama. Oh, okey, cantik. Kita memahami lah satu sama lain. Tapi saya tak malu saya cakap saya ni anak flat. Sebab bagi saya itu momentum saya untuk saya lebih gerak laju lah. Macam ramai macam top agent macam CC, macam Haris pun budak flat kan. So diorang tahu apa yang saya masukkan ni. Okey, ni gambar saya kau nampak. Nampak ke rumah ni? Okey, nampak. Inilah rumah dia, insya-Allah. Tengah tunggu gate, ada depan-depan sikit. Ada 6 bilik air, insya-Allah. Swimming pool depan sikit ni tak ambil lah. Tapi insyaAllah nanti kalau dah siap nanti siapa kawan-kawan saya jemput lah. Kita raikan semua kan. InsyaAllah saya yakin mungkin semua ada big wine masing-masing. Semua ada nak hantar mak ke haji, mak ayah kan. Ada nak travel Europe. Saya dah masuk dah, alhamdulillah. Rezeki dapat masuk. Itu hari Itulah sikit lagi sebab PKP dia sangkut sikit. Ini rumah dengan tanah 800,000 memang. Lebih. Rumah saja dekat YM. Buat rumah saja. Tanah tu setengah juta juga. Sebab di Sungai Ramal ni mahal sikit tanah dia kan. Itulah sikit sebanyak kan. InsyaAllah lah. Orang kata yalah. So, kalau saya boleh, semua orang boleh insyaAllah. Ada rezeki insyaAllah. Just go on ya apa you all punya target. Siapa kata part timer ataupun full time, walaupun you all ada anak kecil kat rumah, siapa kata tak boleh buat. Yang penting you all ada passion, semangat je, mesti boleh buat. Jangan bagi alasan je. Jangan bagi alasan, betul. Okey, alright tutup lah, banyak tutup ni. Alright. Jangan aku nak gulung sikit. Banyak sangat-sangat manfaat kepada kawan-kawan. Alright, thank you. Dan semoga kita semua ni asalnya bukan sekelumit ni, asalnya dah sebakul kita dapat tips malam ni kan. Terima kasih insya-Allah. Mungkin Brother Yasir dia ada dia punya skill dan mazhab dia dalam dia buat closing semua. So kita boleh ambil apa yang, dan kawan-kawan semua tolong tulis sikit dekat chat tu. Terima kasih banyak kepada Yasir. InsyaAllah kita boleh jumpa nanti waktu viewing kan. Kenal-kenal lah. Saya kenal beberapa kat sini lah.
Khairul Mahan ni top ni, saya kenal. Dia orang lama ni. Dia orang lama tu. Siapa je kat sini? Pak Reza lah. Kami Ghazali saya kenal. Lepas tu Dr. Halimah saya kenal lah. Siapa je lah. Liana pun saya kenal. Boleh lah, ada beberapa saya kenal lah. Mungkin siapa kat sini lagi yang orang-orang lama lah. Bro Amiruddin tadi kan. Yang ni semua top-top lah. You all boleh belajar dengan diorang. Boleh belajar. Sebab you all IQI ni memang champion lah saya tengok. Memang lahirkan ramai top agent kan. So memang bertuah lah you all. Sayang lah kalau tak buat sale kan. Faris Aziz. Lama tak jumpa. Izwan. Kenal Izwan. Terima kasih. Closekan rumah saya dekat Lestari tu. Si Permaisuri. You all memang ada team. Bishadi pun saya kenal. Boleh lah. Alhamdulillah. Orang kata yang baru yang lama combine insyaAllah akan berjaya. Tak ada kat sini, tak ada yang orang kata orang lama hebat tak Sebab kalau you all jumpa klien, kalau contoh saya dengan anak buah saya, klien saya tak tahu tau siapa bos, siapa anak buah tau. Dia akan nampak dua orang muka yang sama. So, sama je level korang. Tak ada kata, Mamat ni boleh lah, dia dah top, dia dah lama. Tak ada. Klien tak kenal pun kita orang bukan artis. So, ada peluang. Jangan rasa lemah lutut ataupun down bila orang top je close down. No. Jangan rasa benda macam tu. Macam tu juga saya cakap anak buah saya. Kalau saya bawa dia pergi klien tak tahu aku bos kau bawah tim aku, dia tak tahu. Dia tahu aku ejen, kau pun ejen. So perform macam aku. Saya cakap macam tu. Okay. Good luck semua. Semoga kita berjumpa insya-Allah. Terima kasih banyak. Kita COA. Terima kasih banyak. Kalau terima apa-apa silap, minta maaf. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Saya minta diri esok saya kena kerja lebih sikit OT kan. I citra pasal. Okey, jumpa semua. Assalamualaikum. Okey, Assalamualaikum. Okey, bye. Okey, bye. Alright, kawan. Alhamdulillah panjang lebar. Tadi masa call dia tanya dia, berapa lama kau nak present ni? Alif, aku kurang sejam boleh. Lebih sejam tak boleh. Ambil kau 2 jam lebih. Kan. So dia punya maksudnya dia ikhlas nak sampai ilmu tu kat kita semua tau. Asalnya dia cakap nak sikit rupanya lebih. So sangat-sangat bermanfaat tuan-tuan. Kau tengok dia punya saya kata bukan 800,000, lebih daripada tanah dia loan, rumah dia cash. So gue kata kita lah dia punya property dia belah-belah biji property dia. Yang dia bagi sewa BY satu je. BY dia arwah mak dia, ayah dia duduk dengan dia sekarang, anak dia dengan wife dia. Itu pun dah BY yang macam tu pun dah boleh bina banglo yang berjuta. Kita punya BY rasa lebih daripada tu boleh buat kalau kita buat lah. Alright, so terima kasih banyak kawan-kawan semua. Kita berakhir ni, so kita setting untuk kelas lain pula lepas ni Okey, so ingat Miti dah keluar, so dah boleh keluar, tak ada alasan lagi nak duduk rumah, tapi jaga diri, jaga SOP semua dan boleh slowly keluarlah macam brother Yasir kita tadi. Kan, bulan ni saja 15 biji. 15 biji baik, tak boleh nak fikir. Tapi semua orang boleh. Tak ada benda yang tak boleh lah. Buat je. Okey, terima kasih sekali lagi. Kita tangguhkan tasbih kifarah dan suratul As. Subhanallah wa bihamdihi. Wala asri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jumpa lagi. Saya N.